Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam siri yang seterusnya. So apa khabar semua? Saya harap awak semua sihatlah. So pada hari ini saya akan tunjukkan pada anda semua bagaimana untuk membina Facebook page ataupun fan page dengan langkah yang sangat mudah. So anda semua telah bersedia? Jom. Okey, so sebelum tu sebenarnya apa tujuan kita create ataupun buat Facebook page ni? Tak lain tak bukan adalah untuk mewujudkan satu platform jualan produk kita. Facebook page ni kita boleh umpamakan seperti premis kita lah. Kalau kita berniaga secara fizikal di luar sana, of course you kena ada rumah kedai ataupun apa yang kita panggil sebagai premis kedai kan. So mungkin kamu beli premis tersebut ataupun mungkin kamu sewa. Tetapi bila kamu berniaga di internet ataupun berniaga secara online, so kamu tidak perlukan semua itu, tetapi kamu ada option. Kamu boleh berniaga di platform-platform yang tersedia. Sebagai salah satu contohnya adalah Facebook lah. Dan Facebook page ini kita perlu create untuk membezakan antara personal account kita dengan page di mana tempat kita meletakkan ataupun menjalankan aktiviti jual beli produk kita. Itu beza dia. Dan sebenarnya pihak Facebook dia ada rules. Dia telah tetapkan syarat lah. Kita tidak digalakkan untuk berniaga di personal page kita ataupun personal account kita. So nak selamat, untuk nak mengelakkan daripada account awak kena flag dan sebagainya. So apa kata kita create satu lagi account tetapi dengan menggunakan account induk ataupun personal account kita, kita create satu Facebook page khas untuk perniagaan awak lah. So tak sesusah mana pun. So kita akan buatlah. Alright. So saya akan tunjukkan ya. Okey. So pertama sekali awak kena berada di akaun personal awak. Alright. So di penjuru sebelah atas kanan ni kalau awak perasan kita ada tanda ataupun simbol plus ataupun campur. So klik. Okey. Dan awak boleh tengok. So akan ada option yang mana membolehkan kita sama ada kita nak create post, story, live event, page, ad, group, event dan juga marketplace listing. Okey. Dan sebelum tu saya terlupa nak beritahu pada awak ini adalah interface baru FB. Sebelum ni tak macam ni lah. Dan saya sebenarnya agak suka dengan interface yang barulah untuk paparan desktop ni. Okey, sekali lagi. So klik button ataupun simbol plus ataupun campur ni. So kita akan create new page kan. So kita pilihlah page. Alright, dia akan bawa kamu ke sini lah. Alright. So kamu kena fill up all the information yang ada dekat sini. Sebagai contohnya yang pertamanya page information, right? Yang keduanya kategori dan yang ketiganya description. So untuk permulaan asasnya, basicnya ini sahaja yang kamu kena buat. Okey, katakanlah hari itu saya dah minta awak fikirkan nama perniagaan ataupun produk awak, namanya yang ringkas, yang padat, kan? Yang mudah untuk orang ingat, yang catchy. Dah dapat ke belum nama tu? Okey. So kalau dah dapat, kamu kena tulislah dekat sini. Okey, saya tunjukkan dulu contoh page yang ada ataupun di bawah kendalian saya maksudnya yang ini saya punya page saya lah, fan page saya yang pertamanya Amira Frozen Food PD. So awak boleh tengok sini. Yang ini adalah page yang kita telah lengkapkan, kita dah touch up dah. Kita dah buat makeover in terms of kita dah lengkapkan dia punya cover picture, kemudian ada logo di sini, right? Okay.
Kemudian yang kedua, saya ada garaj buku. So saya nak awak tengok dia punya design dia lah. Tak semestinya saya kata design saya ni yang terbaik. Saya yakin awak boleh buat lagi baik daripada saya. Saya nak awak tengok sahaja bagaimana saya letakkan apa yang saya letakkan di cover picture saya dan juga di logo saya ni, supaya sekurang-kurangnya kamu dapat idea lah macam mana nanti kamu nak memperkemaskan lagi you punya page kamu. Okay, so garaj buku. So bila orang tengok, orang masuk dalam saya punya page ni, orang dah tahu dah. Daripada nama pun orang dah tahu dah bahawa saya menjual buku. Okay, yang ketiga adalah rempit bonda. So boleh tengok dekat sini, saya sertakan logo saya, cover picture dan sebagainya. Berseri hijab, tudung, kemudian akhir sekali homestay. Okay, so saya nak awak dapatkan gambaran dulu. Okay, so kita berbalik kepada page kita yang tak siap tadi ni kan. Okay, so dah dapat ke belum nama? Okay, katakanlah saya nak create satu page baru. Dalam kepala saya ni, saya terfikir untuk berniaga satu produk frozen lah. So nama produk tu adalah otak-otak popia. Right? So saya bercadang untuk jadikan nama otak-otak popia ni sebagai nama page saya. Tapi sebenarnya belum confirm lagi. Kadang-kadang pihak Facebook dia akan tengok dulu sama ada nama ni available ataupun tidak. Kadang-kadang nama tersebut telah diambil ataupun was taken by somebody lah. So kena tengok lah. Okay. Dia kata apa kat sini kan? Use the name of your business, brand or organisation or a name that explain what the page is about. Kalau boleh, nama yang awak pilih tu, yang saya kata yang ringkas, yang catchy tu, nama yang awak pilih tu seboleh-bolehnya dapat menggambarkan apa sebenarnya produk ataupun servis yang awak jual ataupun yang awak buat. Daripada sini, otak-otak popia orang dah tahu dah. Saya akan jual otak-otak popia produk frozen. Okay? So tengok sama ada nama ni boleh ataupun diterima ataupun tak. Okay, alhamdulillah. So kalau dia dah tik hijau ni maksudnya nama tu diterima lah. Okay. Kemudian yang kedua, kamu kena fill up kategori. Okay, kategori ni adalah you kena kenal pasti apa sebenarnya kategori perniagaan you. Katakanlah kalau awak jual, macam saya jual popia ni kan, dia termasuk dalam kategori apa? Kategori food. Kalau awak jual kereta terpakai, kategori apa? Vehicle. Kalau awak jual rumah, kategori apa? Properties. Land and properties. Kalau awak jual produk katakanlah baju, sama ada boleh letak kategori fashion ataupun clothes, terpulang. So type sahaja dekat sini. So saya dah kenal pastilah saya punya kategori produk saya adalah food. So once saya key in saja, awak tengok dia datang dengan recommendation daripada senarai-senarai yang ada ataupun yang similar dengan kategori yang saya buat. Contohnya food and beverage, food delivery service, food truck, food stand dan juga food service distributor. So saya just ambil food and beverage. Alright. So sedikit tips, kalau sekiranya kategori produk awak tak ada tersenarai dalam ni, katakanlah awak dah cuba dah, type tak juga tersenarai ataupun awak was-was, awak 50-50 blur lah, tak tahu apa sebenarnya kategori produk awak tu. So nak selamat, awak letak sahaja produk /service. So selamatlah. Maksudnya ialah kadang-kadang kita tak tahu kan kita punya
kategori produk kita tu daripada kategori yang mana. So nak selamat kita pilih sahaja produk / service. Alright. So tadi saya punya apa? Food and beverage. Kemudian, okay, dia tanya description. Okay, description ni cuba awak buat ayat pendek lah. Ayat ini menggambarkan apa sebenarnya produk ataupun servis yang you buat. So bila klien ataupun pelanggan-pelanggan awak datang ke page awak, sekurang-kurangnya dia dapat idea, dia dapat gambaran apa produk dan servis yang awak buat sekarang ni. Okay, so katakanlah saya tulis sini menjual otak popia sejuk dan produk sejuk beku secara online pada harga yang berpatutan. So tulislah sikit dalam 3 baris ke menjual otak-otak popia dan produk sejuk beku secara online pada harga yang berpatutan. Ataupun kami merupakan sebuah syarikat menjalankan perniagaan secara online, menjual barang-barang terpakai dan sebagainya. Right? So ini sahaja untuk permulaan. Untuk permulaan tak susah kan? So selepas ini kita akan cuba lengkapkan kita punya cover picture dan juga logo ni. Alright? Okay. So kalau nak tengok, ini adalah paparan untuk desktop dan ini adalah paparan mobile lah. Okay, nampak ada perbezaan kan? Okay, so kalau tak ada apa lagi, so kamu boleh klik button create page. Oh, apa yang tak kena ni? Apa yang tak kena ni? Dia kata apa dekat sini? The name otak-otak popia is invalid. We have suggested otak-otak popia. Nampak macam sama kan? Tapi dia cadangkan dekat saya P tu buat huruf kecil. Saya pun tak pasti kenapa. Okey, tak apa. Kita ikutlah. Ataupun boleh tak kalau saya buat huruf besar? Popia. Kita tengok boleh tak? Mungkin ada orang yang dah pilih nama ni kan. Okey, otak-otak ataupun popia otak-otak, boleh tak? Okey, macam nilah keadaan dia kelas So nanti awak kena try and error Kalau ada setengah tu yang sekali cuba aja dia dah dapat, dah lepas nama tu kan. So saya cuba popia otak-otak. Pun tak dapat juga. Okey, otak-otak popia. Tak apalah, saya terpaksa ikutlah cadangan daripada pihak Facebook ni kan. Alright. So create. So prosesnya adalah simple sahaja. So selepas ini kita akan cuba lengkapkan fanpage kita ni macam yang saya beritahu tadi. Umpama kita punya apa? Premis perniagaan ataupun rumah kedai kan, tempat di mana kita beroperasi menjalankan perniagaan. So of course, bagi sebuah premis perniagaan, apa yang ada, yang perlu ada? Kita perlu ada signage ataupun signboard kan. Kita perlu ada alamat, nombor telefon, location dan sebagainya lah. Yang itu nanti untuk part yang kedua nanti saya akan tunjukkan kepada kamu. Okay, so nampaknya dah lepas dah. Saya punya nama ni tadi. Alright. So dia ada minta lah dekat sini untuk letak image dan juga cover foto. So yang ini nanti dulu kita letak kemudian pun tak ada masalah. Alright. So tekan button save. Okay. So untuk permulaan secara asasnya ataupun secara basic ni, inilah dia page awak kan. So tahniah, awak telah pun mempunyai fan page awak sendiri. So lepas ni kita akan lengkapkan bagi kita punya page cantik supaya dapat attract
pengguna ataupun audience dekat luar sana masuk ke dalam kita punya page. Okay, so saya rasa sampai di sini saja. Kita jumpa pada siri yang seterusnya, part 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.